aja dia cerita. Dia tak cerita nama siapa. Kenapa? Kerana satar Muslim, iaitu menyembunyikan kesilapan orang Islam, adalah satu perkara yang sangat besar. Kalaulah seorang Islam tadi mengaibkan seseorang, maka pada hari kiamat Allah akan menyelongkarkan segala keaiban kita di hadapan manusia. Khair. Jadi salah tak boleh betul lah. Tak. Salah kena betul. Benda yang salah perlu dibetulkan, tak perlu disimpan. Tetapi cara pembetulannya mestilah melalui saluran yang betul. Jadi sahabat tu salah, tak perlu sebut nama dia. Maka orang tu salah, kita diam je lah. Nanti dia salah, kita cerita pula nama dia. Bila kita cerita nama dia, kita mengaibkan dia. Jadi kesilapan perlu ditegur, kesilapan perlu dibetulkan. Cuma cara membetulkan kesilapan itu ada cara dia. Ada cara dia supaya tidak berlakunya jatuh-menjatuh maruah satu sama lain. Kesilapan yang berlaku. Jadi mengadu hal. Boleh tak mengadu hal ni? Kalau orang tu dia buat salah, si A, pegawai tu buat salah, boleh tak kita nak adu halkan kepada ketua dia? Kamu kalau adu hal, kata kita mengumpat dia pula, sedangkan dia salah. Tak boleh. Boleh, kena betulkan benda yang salah. Cuma tempat aduan yang nak disampaikan tadi ialah tempat yang mana orang boleh memperbaikinya. Tempat tu, orang yang mana kita adu tu, tempat yang mana pengaduan yang kita buat tu boleh selesai masalah. Kalau kita adu pada tempat yang tak boleh menyelesaikan masalah, dia memburukkan keadaan lagi. Satu contoh cerita mengenai sahabat Nabi, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu telah memberi salam kepada Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Sayyidina Uthman tak jawab salam Sayyidina Umar. Jadi Sayyidina Umar radhiyallahu anhu terasalah, kenapa kawan baik tak bagi salam, tak jawab? Mungkin tak suka aku ke? Timbul macam-macam perasaan, timbul macam-macam keraguan tentang perkara yang kenapa Hadrat Uthman tak jawab salam aku. Jadi tension dia, risau dia. Maka beliau telah mengadu hal kepada Sayyidina Abu Bakar. Adu bukan tak boleh, boleh. Tempat yang diadu tu kena, dan tempat yang dibuat pengaduan, tempat tu boleh menyelesaikan masalah. Kalau tempat tu dia adu pada orang tak boleh selesai masalah, baik tak payah mengadu. Adu saja ke Allah Ta'ala senang. Sebab dia akan memburukkan suasana dan keadaan. Jadi Sayyidina Abu Bakar dia mementingkan hubungan kasih sayang di antara sahabat. Sahabat ni Allah gambarkan kan, ruhama ubainahum asyudda 'alal kuffar asyaddu 'alal. Mereka ni tegas, kuat memusuhi orang-orang kufar, tapi sama mereka ruhama bainahum, mereka berkasih sayang. Jadi kalau tak jawab salam macam tak ada kasih sayang. Maka Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu telah bawa Sayyidina Umar untuk berjumpa dengan Uthman, bertanyakan keadaan. Kenapa tak jawab salam Uthman? Maka Hadrat Umar radhiyallahu anhu beritahu. Maka Hadrat Abu Bakar kata, Uthman, kamu tak jawab salam, kamu tak jawab salam Sayyidina Umar, kamu tak jawab salam Umar. Uthman apa jawab? Sahabat apabila dihadapkan di muka pengadilan ataupun dihadapkan untuk penyelesaian, mereka akan mencari manakah kesilapan diri masing-masing, tidak menegakkan benang yang basah. Sayyidina Uthman kata, minta maaf, saya tak dengar salam dia. Jadi tak dengar, macam mana nak jawab? Minta maaf, saya tak dengar salam Sayyidina Umar, saudara saya. Jadi saya minta maaf lah, itu kelemahan saya tak dengar. Jadi kalau saya tak dengar, jadi macam mana nak jawab kan? Dia tak dengar, tak tahu orang bagi salam, tak jawab. Maknanya dia mencari kelemahan dia. Dia meletakkan, saya minta maaf Amirul Mukminin, saya Khalifatullah. Dia kata Sayyidina Abu Bakar, saya minta maaf, sebab Sayyidina Abu Bakar dipanggil Khalifatullah masa tu, Khalifatul Rasul.
Dia tak gelaran Amirul Mukminin tak dipanggil lagi pada Sayyidina Abu Bakar. Amirul Mukminin digelar kepada Sayyidina Umar. Mula-mula gelaran Amirul Mukminin Sayyidina Umar. Abu Bakar dia panggil Khalifatul Rasul, pengganti Nabi. Jadi so takut nama tu panjang, bila dah Sayyidina Abu Bakar mati, maka pengganti Sayyidina Abu Bakar pula Khalifatul Rasul. Maka Sayyidina Osman nanti pula jadi khalifah, Khalifatul Rasul. Jadi panjang. Kalau 25 khalifah, yang ke-25 Khalifatul Rasul. Apa ayah nak sebut? Okeylah, dia kata panggil Amirul Mukminin, senang. Jadi asalnya sebenarnya Amirul Mukminin digelar pada Sayyidina Umar, tapi kita pun bila dah sebut Amirul Mukminin Sayyidina Abu Bakar, sebenarnya Khalifatul Rasul di situ mula-mula tadi. Kan dia kata minta maaf, saya tak dengar salam Umar. Jadi bila tak dengar, tak jawablah. Dia mengadu tentang kelemahan dirinya. Dia tak kata mana Umar bagi salam kat aku. Kalau kita macam tu lah, mana kamu bagi salam kat aku? Maksud menuding kesalahan tu pada orang lain. Umar kata tak, saya dah bagi salam pada kamu, minta maaf mungkin suara saya perlahan, sebabkan kamu tak dengar. Jadi so masing-masing cari kelemahan. So peristiwa tu, perkara tu boleh diperbaiki. Cerita dia panjang lah. Mungkin kamu sedang fikir apa? Ya, saya sedang fikir satu kalimah yang mana Nabi beritahu kalimah itu dia diajarkan kepada pamannya, yang mana boleh memberi kejayaan dunia dan akhirat. Sayyidina Abu Bakar kata, saya tahu kalimah itu la ilaha illallah. Maksud masalah selesai, pengaduan pun selesai, kes selesai. Masing-masing mencari kelemahan. Khair, sebab itulah sahabat mereka tidak menamakan siapakah nama lelaki tersebut. Jadi sebab itulah bagi kita, kan kita bermazhab Imam Syafi'i, maka Imam Syafi'i mengatakan, Imam Syafi'i telah mengistidlalkan al-a'malu bin niyat. Amal tadi perlu pada niat. Maknanya Imam Syafi'i membahagikan perbuatan pula. Dia bahagi pula tu. Tadi dia bagi kepada Imam Syafi'i, bagi kepada hati dan perbuatan. Satu lagi perbuatan pula, perbuatan yang keluar daripada badan kita ni, dia bahagi pada dua pula. Satu perbuatan tu ikhtiari, mana ikhtiar kita. Satu lagi perbuatan kita ittirari, iaitu ghair ikhtiari. Maksudnya perbuatan tu bukan pilihan kita, mana kita terpaksa, tak ada ikhtiar. Dia ada dua. Sebab tu di dunia ini kita ada ikhtiar. Ikhtiar kita ada. Nanti kita akan belajar dalam bab ikhtiar ni, kita akan masuk di dalam bab nu nanti. Bab apa? Bab qadar dan takdir. Situ kita akan terangkan dengan lebar sikit tentang ikhtiar. Sebab apa? Insan tu dia mempunyai ikhtiar, tapi ikhtiar kita separuh aja. Sebab ikhtiar kita tak semua. Allah bagi ikhtiar kita. Mu'tazilah, Jabariyah kata, Qadariyah kata kita ni ikhtiar sepenuhnya. Jabariyah pula kata kita ni tak ada ikhtiar langsung. Sebab tu pendapat tu salah. Akidah tu akidah yang batil, yang salah. Kita ni bagi sunnah wal jamaah, kita ada ikhtiar. Cuma ikhtiar kita terbatas kepada ikhtiar Allah Ta'ala. Wa ma tasha'una illa an yasha Allah. Segala keinginan kita sebenarnya bergantung kepada keinginan Allah Ta'ala, ikhtiar kita. Jadi ada perbuatan tu ikhtiari, maknanya kita boleh pilih sendiri. Ada perbuatan yang tak ada ikhtiari. Jadi Imam Syafi'i mengatakan perbuatan untuk perbuatan ikhtiari tadi, maka niatnya wajib. Niat dia wajib. Jadi sebab itulah Imam Syafi'i mengatakan al-a'malu bin niyat. Pada perbuatan ikhtiari itu maksudnya sihhatul a'mali ikhtiari bin niyat. Sahnya niat, sahnya perbuatan ikhtiari itu bergantung kepada niat. Jadi semua perbuatan ikhtiari perlu pada niat.
wuduk kena ada niat. Kalau tak ada niat, wuduk tak sah. Sembahyang kena ada niat. Kalau tak niat, tak sah. Puasa kena ada niat. Sebab tu ikhtiar belaka tu. Ikhtiar kita nak ambil wuduk, ikhtiar kita nak bersolat, ikhtiar kita nak puasa, ikhtiar kita nak rukun haji, ikhtiar kita nak bersedekah. Jadi semua amal mesti ada niat. Ini kata kenapa niat tu wajib tu. Asal hadis tu al-a'malu binniyat. Jazakallahu khairan pada ulama-ulama kerana mereka memikirkan macam mana nak selesai masalah hadis dan semua kita dapat beramal. Bagus, Allah bagi mereka ni otak yang bercahaya, hati yang begitu teguh, boleh fikir dan boleh bagi manfaat pada kita semua. Jadi asalnya a'malu binniyat saja. Amal, semua amal mesti niat. Jadi amal mana kena ada niat? Maka Imam Syafi'i mengatakan sihatul a'mali ikhtiyari. Maksudnya sahnya amal ikhtiyari tadi bergantung kepada niat. Kalau tak ada niat dalam amal-amal ikhtiyari, maka tak sah. Tak sah. Jadi dalam sembahyang tak niat, tak sah. Kalau dalam wuduk tak niat, tak sah. Jadi bagi kita. Tapi Imam Abu Hanifah berlainan pula pendapat dia. Dia kata amal bahagi kepada dua juga, tapi pembahagian dia tak bagi kepada macam kita bagi ikhtiari, ghair ikhtiari. Tak, dia bagi amal tadi. Sebab tu saya kata item tadi, pembahagian sudut pandangan yang berbeza, maka hukum dia berbeza kerana bahannya berbeza daripada asal. So Imam Abu Hanifah kata apa? Itu untuk mazhab dia. Dia kata apa? Amal ni ada dua, maksud, ghair maksud. Amal ada dua, maksud ada. Apa maksud yang kita nak buat dari, apa maksud dia daripada wuduk? Untuk solat, wuduk tu saja aja dia mengharuskan solat. Jadi kalau wuduk saja, jadi wuduk tadi bukan amar maksud, maka dalam wuduk bagi Imam Abu Hanifah tidak ada niat. Tak perlu niat. Ada niat, senang. Tapi Imam Abu Hanifah lah, kita wajib lah. Kita kata sebab amal ikhtiari. Dia kata amal maksud. Maksud daripada berwuduk solat, maka solat mesti ada niat. Begitu. Itu pandangan mereka berbeza. Jangan kita buat macam tu pula. Ustaz tu beritahu kita ikut je lah. Tak, kita ikut satu sudahlah, jangan ikut banyak. Nanti celaru habis, kita susah kita dengan orang lain. Jadi orang lain kata macam tu, kita kata macam tu. Tak, kita macam orang ramai yang macam mana ulama ada tetapkan. Cuma saya nak beritahu pandangan yang berbeza. Jadi macam itulah makna pentingnya.